ada umur mengajilah, sungguh-sungguh mengaji. Jangan kira tok guru, mengaji sungguh-sungguh. Ni Nabi kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tidak akan masuk syurga orang yang dalam hatinya hanya ada sebesar zarrah dari takabur. Zarrah ni pagi-pagi kita ambil kasut, kita ketuk-ketuk tu, hab berjabu turun tu dia panggil zarrah. Tu berjuta-juta zarrah dah tu. Satu zarrah lah hati pun, dah hati dah takabur, syurga tak ada tempat lah. Okey. Nak kenal Tuhan, kena kenal makhluk. Kena mengaji tentang makhluk. Lepas tu macam mana kita kata? Tuhan ni dia tak berjisim. Tuhan tidak berjisim. Ni makhluk. Sebab makhluk ni mesti berjisim. Jisim ni ada dua. Jisim kasar, jisim halus. Kita jisim kasar. Boleh pegang, boleh tumbuk, boleh sekeh, boleh ketuk. Jin jisim halus. Ni kalau ada dia mengaji ni, dia tak perlu pakai kerusi pun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau dia nak pergi sebelah, dia tak perlu cari pintu pun. Dia pergi macam tu ya. Jerak ya. Sebab jisim halus. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ni penuh malaikat, cuma kita tak nampak malaikat. Malaikat duduk di majlis kita ni, duduk bertindas-tindas sampai ke aras Tuhan. Malaikat nak turun ke majlis ilmu, malaikat tak perlu pun ketuk pintu, buka pintu, dia turun macam tu ya. Dan tak perlu pun kopak atap. Kalau kena kopak atap, kena buat lain dewan ni. Teruk je lah mengaji kita. Mengaji, kopak atap. Kena buat lain, bagi tak main mengaji. Malaikat turun, ceram. Tu dia panggil jisim halus. Allah, jisim kasar pun tidak, jisim halus pun tidak. Cuba balik rumah fikir sekali lagi. Dia nak bagi, bila fikir-fikir, Tuhan jisim halus pun tidak, jisim kasar pun tidak. Macam mana? Macam mana tu tak apa dah. Tapi kalau tuan-tuan tak kata macam mana lagi, kena fikir sampai hati, otak kita kata, macam mana? Sebab bila macam mana tu berarti apa? Kenal Tuhan lah. Tuhan ni jisim kasar pun tak, jisim halus pun tak. Jisim kasar macam kita, jisim halus macam jin. Tu macam mana? Tu kenal lah. Tuhan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia tidak berjisim, tidak berjisim kasar, tak berjisim halus. Satu perkara yang menimbulkan fitnah pada umat. Waktu masa Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala, orang tanya berkenaan dengan hadis yang Nabi sebut, pada sepertiga malam yang terakhir, Allah turun ke langit dunia, Allah tanya siapa nak berdoa, aku nak kabul. Siapa nak kata astaghfirullah, aku nak terima taubat dia. Jadi orang tanya kepada Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala, macam mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad cara Tuhan turun tu? Dia naik atas mimbar, dia turun setakah sampailah tangga yang terakhir, dia turun macam ni. Langsung jadi fitnah kepada umat. Jadi macam mana kalau turun tu berarti bertubuh. Faham? Kalau bertubuh tu tak sesuai dengan Allah. Baik. Hal ni tak boleh salah Al-Imam Taymiyah. Sebab kata ulama, dia bercakap dalam keadaan fana. Dia bercakap dalam keadaan fana. Ada istilah lain pula dalam mutasawuf tu. Cuma kita hak mengaji ni, subhanallah, kita kena mengaji. Macam kita kata tangan Tuhan. Kita nak kata macam mana kalau kita tak kata tangan Tuhan? Yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah atas tangan mereka. Bila mana Sayyidina Osman, Nabi hantar dalam peristiwa, Nabi nak masuk Mekah, tiba-tiba tak boleh masuk. Sahabat Quraisy sekat dan halang, tak boleh masuk. Sayyidina Muhammad, Sayyidina Osman dihantar menjadi wakil untuk berbincang. Nabi dengar kata Sayyidina Osman dah dibunuh. Nabi pun berbai'ah dengan para sahabat. Nabi tak tangan dia macam tu, para sahabat tak. Akhirnya mereka berbai'ah
untuk membela kematian Sayyidina Osman. Darah orang beriman ni dia lebih mahal daripada harga Kaabah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Darah orang beriman ni, dia ada penghormatan lebih mahal daripada harga Kaabah. Pasal iman yang duduk dalam hati kita tu mahal harga dia. Jadi wajarlah dibela umat Islam sebab harga dia ialah harga lebih daripada Kaabah. Sebab itu kita kena menuntut pembelaan terhadap darah-darah yang gugur di Palestin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Darah-darah umat Islam yang gugur di seluruh alam ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi Allah kata, yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah atas tangan mereka. Mereka ba'ah tindan tangan tu. Tangan Allah atas tangan mereka. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Kita kena kata tangan juga. Tapi mujuklah para ulama tolong kita. Kata ulama mutaakhirin, ulama khalaf, tangan tu jangan kata tangan macam tangan kita. Tangan tu maknanya kuasa. Tapi ulama yang terdahulu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, mereka tetap kata tangan sebab mereka bersih. Mereka duduk 300 tahun lepas Rasulullah, bila sebut tangan Allah, mereka tak payang tangan macam ni. Hati mereka sangat bersih. Ulama mutaakhir, ulama khalaf mentakwilkan dengan kuasa Allah atas tangan mereka. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka baik, Tuhan dia tidak berjisim. Kita kata Tuhan tak berjisim, berarti kita mengesahkan Tuhan pada zat dia. Okey, contoh lain. Okey. Ni pen apa ni? Apa ni buat lah? Okey. Pen marker. Pen marker ni faham tak ni? Allah dia bergerak pun tak, dia diam pun tak. Allah ni diam pun tak, gerak pun tak. Kita ni kalau kita tak bergerak, kita diam. Kalau kita tak diam, kita bergerak. Pasal kita berjisim. Cuba tengok ni. Ni bergerak tak? Diam. Kalau dia bergerak, diam tak? Tak. Kalau dia diam, gerak tak? Tak. Tuhan gerak pun tak, diam pun tak. Kalau tak bergerak, diam. Kalau tak diam, gerak. Tuhan gerak pun tak, diam pun tak. Faham tak? Faham tak? Oh, tu dia bukan tak mau jawab apa sebab tak pening. Jawab macam mana Ustaz ni? Kalau tak faham tu baru faham. Tak faham Ustaz. Faham dah. Faham lah. Tak kena faham sebab dia kata tak faham Ustaz. Faham dah. Sebab alif lam lam ha Allah tu ialah nama dia. Orang menamakan seseorang mengikut nama dia. Ada orang tu panggil Cik Putih. Dia bukan nama Cik Putih pun, namanya Solehah. Ni Cik Putih sebab dia putih. Pasal orang panggil Maktam sebab dia hitam. Saya ni sulung, Pak Long. Nikah dengan Ustazah Mani. Jadi kurang sikit. Sebab di pangkat Ustazah Mani kena panggil Maktam, hitam. Padahal tak hitam pun. Tapi dia cover balik. Dia kata tam okey lah. Dia kata sebab tam ni sempurna warak kata. Oh, lega balik. Alhamdulillah. Tak apalah tam pun. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala gerak pun tak, diam pun tak. Alif lam lam ha tu nama yang Tuhan bagi nama dia. Sebab dia macam tu. Masalah Sayyidina Muhammad. Lam lam ha tu, alif lam lam ha tu maknanya siapa yang kenal dia akan tercengang bengang.
Siapa kenal Tuhan, dia akan tercengang. Tercengang ni orang kata bahasa Melayu lama, dia kena buh lagi, bengang. Bengang dia pening. Tercengang, bengang. Tuhan kita bergerak pun nak, diam pun nak. Dia mula pening dah. Tu sebab dia kenal Tuhan dah. Tuhan ni siapa kenal, akan tercengang, bengang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuhan kita tak ada mula. Kita semua ada mula sebab kita ciptaan dia. Dia tak ada mula. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Faham tak ada mula? Saya 13 bulan 12. Tu mula saya 52 tahun yang lalu. 23 Ramadan 53 tahun yang lalu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu permulaan. Setiap kita semua ada mula. Allah tak ada mula. Pasal tak ada siapa mencipta dia. Kita ada mula sebab ada pencipta kita. Kereta tu dia ada permulaan. Dia diadakan bila? Orang buat bila? Tu bila orang buat? Semua ni ada mula. Langit ada mula, bumi ada mula. Allah tak ada mula. Sebab apa Allah tak ada mula? Sebab dia tidak ada yang mencipta dia. Tak ada siapa pernah buat dia. Kok kita bertanya kot, kalau dia tak pernah buat, kalau tak ada siapa pernah buat dia, kok dia pernah buat dia kot? Dia pun tak pernah buat dia. Ustaz ni ya. Pening lah. Kenal Tuhan lah tu. Sebab tak faham. Sebab kenal dia, akan tercengang. Itu Tuhan. Maknanya, Allah ni, dia surprise kepada kita. Dia macam mana? Pergi tengok akhirat esok. Tu yang nak balik sangat ke akhirat. Sebab nak tengok dia. Dia macam mana? Tuhan tak buh di minda kita, bayangan dia tak ada. Sebab itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itulah Allah mencipta kita. Sebab Tuhan nak suruh kita kenal dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi nak kenal dia, dia kena ada usaha di dunia untuk kenal dia. Ni usaha nak kenal dia, mengaji tentang dia. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Bila kita kenal dia di dunia, kita akan rasa kewujudan dia. Walaupun tak nampak di mata kita, tak didengar oleh telinga kita, tapi kita rasa dia ada. Bila kita susah, dia kita cari. Bila kita ada masalah, dia kita cari. Ada dia, tak apalah. Sekalipun semua kita tak ada, tapi ada dia, sudahlah. Ada dia bahagia kita, ada dia di hati kita, syurga kita. Cukuplah ada Tuhan. Hal lain tak ada, tak apalah. Siapa-siapa ada hal ni, lazatlah dia memandang Tuhan pada hari akhirat esok. Sedaplah dia memandang Allah pada hari akhirat esok. Ni nak usaha di dunia ni, nak berkenal dia. Selagi ada umat mengaji lah, sungguh-sungguh mengaji. Jangan kira Tok Guru, mengaji sungguh-sungguh. Ni dia panggil esa pada zat. Baik. Tuhan juga dia tidak tercantum daripada jirim-jirim. Makhluk ni, kita ni ada komponen-komponen. Ada kepala, tangan, kaki, apa semua. Tuhan tak ada komponen-komponen. Tak ada cantuman daripada cantuman hak ni jadi hak ni. Paling kurang macam kapur tulis. Kapur tulis tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tu daripada mampapan berjuta-juta jirim tu sampai jadi rapat sampai boleh jadi kapur tulis. Tuhan tak tercantum daripada jirim dan jirim. Bila kita faham ni, berarti cerita macam ni. Tuhan tak macam kita. Apalah kita kenal Tuhan. Bila sebut kita, Tuhan tak macam tu. Tuhan tak macam tu. Tuhan tak macam tu. Tuhan tak macam tu. Makhluk ni, dia berarat. Apa makna arat? Arat ni sifat kepada zat. Kereta tu warna putih, warna biru, warna kuning, warna apa.
Tudung tu hitam, tudung tu putih, tudung tu kelabu, baju ni biru. Ni dia panggil arak. Tuhan kita bukan warna. Demikian juga saiz, kecil, besar, lepek, silinder, bentuk, 3 segi, 4 segi. Tuhan kita bukan bentuk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada di sana manis, masin, pahit, kelat. Tuhan kita bukan rasa. Semua sifat makhluk bukan Tuhan. Makna Tuhan kita bukan kita. Tuhan kita bukan macam kita. Bila kata kita, bukan Tuhan. Maka sebab itu, yang orang sembah tu bukan Tuhan. Yang sembah tu makhluk. Tak boleh kata agama Hindu tu agama. Sebab agama ni Islam ya. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Agama ni iaitu cara hidup. Bukan ritual ibadat semata-mata. Cara hidup. Beragama daripada keluar daripada perut mak sampai disimpan kebumikan semula. Itu ada cara-cara yang dipandu oleh agama. Dari bangkit tidur sampai tidur balik, sampai dalam tidur pun mesti ikut cara agama. Dia ada hukum haram, halal, makruh, sunat. Yang pertama tu wajib. 5 hukum tak pada kita. Ni agama. Tidur sekalipun tak wajib, tapi jadi wajib kalau kita nak buat ibadat. Contoh, nak bangkit tahajud, kena tidur dulu. Tidur jadi syarat. Kena tidur baru dapat tahajud. Tidur pula, kalau tidur menerap, tu makruh hukum dia. Tak ada pahala. Ada hukum. Tidur menerap. Tidur macam mana? Yang disebut sebagai sunnah. Ada cara sebagai sunnah. Tidur macam mana dapat pahala? Tidur malam, kita niat sehari aku nak bangkit tahajud. Sekalipun kita tak bangkit tahajud, sepanjang malam kita dipanggil tahajud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi, bila kata makhluk, dia mesti, bila kata Islam, dia adalah agama. Agama cara hidup. Hindu kan cara hidup. Dia cara nak nyembah Tuhan dia. Salah senang. Kristian pun macam tu juga. Buddha pun begitu juga. Ada kata Tuhan tu bukan Tuhan. Dia buat Tuhan dia. No? Dia buat Tuhan tangan 1000. Tapi duk gerak keras dia. Apa pun tak buat. Kita senyum rugi, senyum kat dia. Balas pun tak. Cakap keras dia. Tak balas pun. Tu bukan agama. Agama Islamnya. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Islam ni dia ialah akidah, pegangan. Dia ialah syariah, praktikal hukum di luaran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Islam ialah rasa hati kita dengan Allah. Hubungan hati kita dengan pencipta kita. Dia khalik kita makhluk. Apapun yang Tuhan buat, siapa pun yang dia cipta, semua hamba dia. Huduh ke seseorang tu, tak boleh kata huduh, tak boleh hina sebab dia ciptaan Tuhan. Bila kita hina dia, berarti kita hina ciptaan Tuhan. Macam mana Tuhan buat sekalipun kena redha. Sekalipun hari ni kita nak hujan, tiba-tiba panas. Tak apa, Tuhan buat. Bila mana kita hari ni panas sangat, kita kata, panas lah hari ni, buat panas sangat ah. Kena kata astaghfirullahalazim. Sebab kita pertikai yang Tuhan buat.